Okey, untuk 1 jam bersiaran tu nanti, okey, ada 40 minit untuk doktor punya slide presentation, 20 minit untuk Q&A. So nanti ada sebarang soalan boleh chatting dekat di ruangan komen untuk bertanya sebarangkan info. Doktor unshare stop ni. Oh, sorry. Macam mana? Tak boleh nak keluar. Macam mana? Oh, atas. Sekejap. Oh, okey. Macam mana nak? Oh, stop share. Okey. Alright. Okey, saya memperkenalkan kita punya speaker pada hari ini. Okey, yang mana speaker pada hari ini ialah Dr. Farah Osman. Okey, seperti mana yang saya terangkan tadi, tajuk sebentar tadi ialah kaedah mengurangkan sakit ketika bersalin. Okey, yang mana Dr. Farah ni ialah kelulusan MBBS Universiti Malaya 1998, okey, sebagai anestetik di UKM 2006. Okey, berpengalaman sebagai pakar anestesia dan rawatan kritikal dari tahun 2006, aktif dalam Persatuan Malaysia Society of Anaesthetic MSA, Anestology, Malaysia Society of Transplantation MST, Life Member of Malaysia Medical Association MMA, memperoleh sijil Advanced Cardiac Life Support ACLS dan Instructor Basic Life Support. Okey, tanpa saya membuang masa lagi, saya mempersilakan Dr. Farah Osman untuk menyambungkan tugas beliau. Dipersilakan Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak saya? Muka. Khairul? Nampak? Okey. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Khairul atas the introduction. Hari ini kita akan, saya nak ajak puan-puan atau wakil ibu ke satu journey daripada peringkat awal pengandung sampailah ke sekarang kita nak pergi ke labor room. Okey, proses yang di mana ibu akan rasa ada soalan lah, dua soalan yang biasanya bermain-main di fikiran ialah satu, sakit tak bersalin kan? Biasanya memang jawapannya sakit lah. Yang kedua, selamat ke tak? Adakah boleh kali normal ataupun kena operation dan sebagainya. So hari ini tugas saya ialah untuk menceritakan bagaimana cara untuk mengurangkan kesakitan ketika bersalin ya. Sebab kita ada banyak methods. Right. So sebelum tak boleh next Okay. Okey, sebelum saya ceritakan lebih detail, keboleh-bolehnya kita nak pengalaman bersalin ni ada satu yang membahagiakan, dinikmati dengan selamat dan selesa. Meaning kita tak nak macam bila lepas beranak tu kita dah fobia. Lepas tu dah tak nak anak, takut sebab sakit sangat maksudnya bad experience. So dengan datang kelas macam ni kita boleh tahu apa option, macam ni kita nak faham proses bersalin tu ya. Dan apakah teknik untuk kurangkan sakit. Dan kena faham juga tahap kesakitan mean pain threshold setiap individu adalah berbeza. Jadi kita tak boleh nak compare dengan ibu A, ibu B, C dan dia tak akan sama sebab Allah menjadikan manusia ni berbeza-beza. So tahap kesakitan tu adalah bergantung pada pesakit itu sendiri. Jadi kita nak tahu kita tahan sakit ke tak, kita kena hadapi proses tu ya. So kita jangan dengar apa orang cakap dulu, kita faham dulu apa itu proses bersalin dan cara kurangkan sakit ya. Okay, so sebelum saya cerita detail mengenai apa abuse yang ada, kita akan cerita sedikit mengenai apa tu pain pathway, basic saja ya. So apabila kita terkena trauma, contoh jari kita kan terkena luka jarum, kena air panas, reseptor dekat kulit, free and nerve end ni dia akan menghasilkan neurotransmitters dan dia akan menghantar signal melalui saraf periferi dan dihantar ke spinal cord, saraf tunjang dan impuls ini akan terus dihantar ke thalamus in the brain dan terus diproses dekat sensory area dekat brain. And then brain kita akan proses signal itu sebagai sakit.
So dia akan hantar signal turun from the brain melalui saraf tunjang dan sampai ke bahagian kita sakit tu, trauma. So kita akan elak sama ada lari from the trauma lah, meaning kalau orang nak pukul lari, kalau ada api kita lari from api kan. So kalau macam sakit beranak ni, ibu nak lari ke mana tak boleh because baby di dalam perut kita. Nak lari bawah katil ke, nak lari mana-mana tak boleh because you have to memang kena pergilah, kena hadapi juga kesakitan itu. So itu pentingnya tahu apakah option yang ada. Okay. So setiap ubat yang kita, doktor boleh offer bergantung kepada area mana kita nak attack, nak macam nak kurangkan sakit tu ikut area. Contoh kalau opioid macam petrol injection, fentanyl, ubat yang macam morfin, dia akan affect dekat otak, dekat brain. So dia bukannya 100%, dia cuma kurangkan sakit sebab dia punya main effect adalah dekat brain. And then kalau local anesthetic macam epidural, spinal semua tu, dia adalah dikurangkan sakit dekat bahagian spinal cord. Jadi dia akan block signal daripada tempat trauma atau in this case labor pain daripada dia hantar ke brain. So kita imagine sekarang ni ada roadblock lah. Bius kita ni dia roadblock untuk orang yang tak ada surat untuk rentang negeri. So contoh begitu. Jadi spinal cord ni macam guide lah. So kita bagi bius, kita block area ni. So signal tu almost 100% tak sampai ke otak untuk dia perceive as pain. Jadi it's very effective method sebab kita macam block di sini. Okay. So tak ada sampai pun signal ke otak. Okay. And then ada method macam kita bagi bius dekat setempat, kita block dekat nerve lah, peripheral nerve. Kita bagi local dekat situ. Or dekat skin semua tu ubat macam ubat painkiller lain-lain yang tablet. Okay, macam Voteran dan sebagainya. Tapi itu tak boleh bagi untuk patient labor ya. Alright, so ini adalah diagram menunjukkan nerve supply ke bahagian rahim dan peranakannya. Kita ada dua area yang kena block. Satu is thoracic 10 sampai 11. This first part of labor, maksudnya masa first part tu 3 cm hingga 8 cm tu dia sakit mainly dekat uterus. This one is rahim. So yang saraf supply tu adalah from thoracic sampai ke sini. And then bahagian kedua, bahagian ni bila dah masuk 7 hingga 8 cm, sacral nerve ni, bila baby head dah tekan ke bahagian bawah, cervix dah buka dan area vagina. So ini adalah from sacral nerve root 2 hingga 4. So epidural ni diberi untuk cover semua ni. Okay, dia akan bius semua saraf ni dengan one injection saja dan ubat saya akan membasahi saraf-saraf ni. So pain memang much reduce. Okay. So ini termasuk juga dermatom, ini kulit bahagian bawah pinggang pun akan sekali dibius serentak ya. Yang paling penting area sini kita kena bius juga, area vagina sebab untuk untuk apa kurangkan sakit area tu sebab ada episiotomi nanti kan. Alright. Okay. Sakit ni McGill ada buat study, dia tanya questionnaire, a lot of questions to the people yang mana different type of pain. Okay, child pain, childbirth ni kalau no training, kalau 50 ni actually maximum pain tau, meaning unbearable, memang tak boleh tahan langsung, memang sakit sangat lah, kira macam nak mati lah kat sini 50. So dia survey childbirth yang tak training almost 40 tau reading dia. So memang very painful, yang sakit, yang sangat-sangat sakit lah. Dia kalau yang datang training macam puan, bakal ibu, ada kurang sedikit saja, maybe dalam 35. Okay, tapi still sangat sakit. So sakit beranak ni, dia compare adalah macam kita amputate, jari dipotong. Tiba-tiba ada potong jari kita, potong jari kan. Jadi that's why ini sakit tu lah macam kita dipotong jari kan. Ini kalau macam zaman-zaman Hitler ni, that's why dia pilih amputation of fingers, tarik kuku sebab itu sangat sakit, itu memang menyiksakan. So childbirth almost macam tu, dia punya kesakitan dia. And then lebih sakit daripada sakit gigi. Yang anggota sakit gigi sakit tu baru 20. Okay, and fracture, tulang patah, paha semua pun masih lagi around 20. So bayangkan childbirth sangat sakit dekat bawah 20. Okay. So tapi bergantung pada pesakit, ada yang dia tahan, ada yang sangat tak tahan. Okay. So kita kena tahu macam mana. So kita dah prepare mentally, dia memang sakit dan ada cara dia untuk reducekan pain ya. Okay.
kalau sakit ni tak mendatangkan masalah, it's okay, you just go. Macam lelaki yang tak faham, dia kata okay, tak apalah beranak lah, nanti okay, lepas tu sekejap je. Masalahnya kalau seorang ibu, dia mengalami tekanan emosi. Dia akan stres, gelisah dan dia akan kurang rehat sebab dia penat. Every 1 or 2 minutes contraction datang. So dia dah penat, dah macam berpeluh-peluh, pucat. Okay? So sometimes kurang rehat ni menyebabkan ibu tak larat nak teran sebab dia dah exhausted. Maternal exhaustion. Sometimes because ada exhaustion saja dah tak boleh teran. Okay? Kita tak nak macam ni berlaku. And then some mother, dia tak nak lagi beranak cepat sangat, dia dah fobia. So kalau kita nak ramai anak kan, so tak nak nanti dia fobia, dia tak nak anak, mungkin seorang 2 je macam tu. Alright? And then another thing yang very important adalah perubahan fisiologi. Apabila sakit, kita akan stres, very stressful event. So dia menyebabkan hormon adrenaline meningkat. Okay, macam kita lari daripada something 100 meter in 10 seconds. Okay, so hormon kita akan naik, tekanan darah akan naik juga, akan berdebar-debar, nadi akan laju and tercungak-cungak because kita sakit kan, kita nafas laju. Dan ini menyebabkan ibu akan menyebabkan dehydration, kurang air, very acidotic breathing kan. Ini akan menyebabkan baby mengalami alkalosis. So effect dia to the baby, itu yang kita tak nak. And then one more thing yang very important, pengencupan rahim tidak teratur. Meaning discoidal labor, meaning bila ibu restless, contraction rahim dengan kebukaan cervix tu tak sekata. Dia macam kalau ni contract, this one tak follow open. Jadi sometimes dia menyebabkan lambat pembukaan pintu rahim because sakit. But mother restless, pusing kiri, pusing kanan, so dia tak teratur, contraction tak teratur. And then okay, apakah cara mengurangkan kesakitan bersalin? Ada 2 jenis lah, 2 grup. Satu adalah tanpa ubat. Ini yang orang panggil apa? Naturable everything. So without medicine, it's okay, you boleh belajar. And tujuan hari ini adalah untuk tahu mengenai ubat. Okay, ubat-ubat yang ada. Alright. So antara ubat yang boleh diberi adalah satu injection betadine. Ini adalah cucuk ubat painkiller yang is group morphine. Dia inject ke otot, masuk ke otot. So pain ni akan reduce by 50% only. Dia tak dapat 90%. Dia paling-paling pun reduce by 50% sahaja. And then effect dia dekat brain. Tadi saya tunjuk picture tadi. So dia effect dia dekat brain. So this one tak perlu pakai bius lah. This one Dr. Inji boleh order nurse untuk inject ya. Secondly is gas entonox. Ini yang orang panggil laughing gas. Ada kalau dalam cerita apa tu Mr. Bean kan, dia sedut gas, dia gelak kan. Tapi this one kalau labor, ini masalahnya kalau ibu kena pandai sedut gas ni. Dia kena sedut sebelum contraction datang. Apa yang berlaku rata-ratanya, mother tu sedut masa sakit. So at least dia ambil 30 second untuk effect tau gas entonox ni. So bila sedut masa sakit, after 30 second dah habis contraction baru ubat dia jalan. So mak akan sakit dan ngantuk. Sakit ngantuk. So dia tak over effective. So kalau nak sedut, kena sedut sebelum contraction. Meaning dah rasa dia coming, you just inhale a few times baru dapat kesan dia. Itu pun dalam 30 to 40% sahaja ya. And then the other methods yang saya akan cerita is 3 things ni, epidural, spinal and combined spinal epidural. This is my part. And last thing is ubat sedatif. This one is ubat macam ubat tidur. Tapi this one tak sesuai sebab ibu mestilah sedar dan faham instruction untuk teran dan sebagainya. This case on special case kalau ibu tu very macam ada panic attack dan sebagainya lah, tapi very rarely given ya. Okay. Alright, next. Okay, this one tanpa ubat ini para ibu ataupun bakal ibu boleh praktis lah. And then contohnya akupuncture. Akupuncture ni boleh jugalah dia cucuk dekat saraf-saraf tadi. Tapi masalahnya kalau untuk beranak adalah tidak praktikal sebab jarum semua nak cucuk dekat pinggang kan. Macam mana nak baring kan? Dia macam tak praktikal lah. Tapi ada orang buat, maybe masa awal labor. And then hypnosis. Di sana macam mana you psychokan you punya brain. Kalau kita ni kita baca doa lah. Baca doa senang beranak dan sebagainya. Suami kalau yang pandai psycho wife, bolehlah kita divert dia punya mind tu pergi shopping ke, pergi makan angin dan sebagainya. Tapi masalahnya kalau wife tengah sakit, sometimes dia marah with husband itu, you tak rasa jangan cakap senang ke apa kan. Sometimes lebam tangan husband dia kena picit kan. So this one boleh try. Kalau you pandai psycho yourself, divert your mind, you try. Okay, and then
Next method is breathing technique. This one very important sebab kita tak nak nanti dia dapat acidosis, nafas laju tadi dan kesan ke baby kan. This one I think Puan Aina dah cerita last 2 weeks. So this one you boleh practice sekarang. Okay. And satu lagi boleh pakai test lah. This one is basically physio dia ada tau. Transcutaneous electrical nerve stimulation yang kita letakkan electrodes tu, yang kita stimulate kita punya back. So dikurangkan sakit lah. Tapi ada juga cerita one patient mine, dia physio tau, dia bawa tens from the hospital. Dia pasang masa 3 cm, dia kata okey lah doktor, bolehlah kurangkan 30%. Tapi bila dah after 1 hour dia kata tak boleh sakit sangat. End up dia ambil epidural juga. Meaning dia tak 100% lah, cuma sikit saja membantu. Okay. Alright. So apakah yang ada di Islam? Kita bagi satu petidin. Sekiranya ibu tak nak epidural ke apa, doktor ONG akan bagi petidin lah, cucuk dekat muscle ya. And then the other three is saya akan cerita. Alright. Apakah kebaikan petidin ni? Petidin ni adalah morphine synthetic opioid. This one dia macam ubat morphine lah yang drugs tu dadah. Dia kurangkan sakit, insyaAllah by 50%. And pesakit akan dapat rehat sebab dia buatkan mengantuk sikit lah sebab dia drugs kan. And then dia tak menyebabkan lemah otot semua sebab dia just effect dia dekat brain. Okay. Kebaikan dia. Keburukannya sometimes ibu mengantuk. Rasa mengantuk sebab ubat morfin kan. Dia mengantuk sikit and then sometimes ada gatal-gatal. Sama ada dekat tangan injection tu ataupun gatal-gatal badan. Di sana kita boleh bagi ubat gatal lah. And then boleh loya dan muntah. Di sana pun kita boleh bagi ubat anti muntah ya. And then sometimes kalau dia boleh menyebabkan gangguan pernafasan sebab dia boleh affect center untuk pernafasan lah. Tapi this one very rare. Kalau diberikan pun doktor ONG akan timekan betul-betul. Meaning petidin akan diberi sekiranya untuk beranak tu more than 4 hours. Kalau before 4 hours tu kita target dah beranak, doktor tak akan bagilah sebab effect to the baby lah. Dan kita kena reverse baby dengan special ubat untuk elakkan gangguan pernafasan. And then satu lagi, kalau bila mengantuk, sometimes ibu tak berapa ingat proses bersalin tu. Kalau tak berapa enjoy the process lah. Itu antara keburukan dia. Alright. So apakah cara yang paling berkesan dan selamat? Tadi daripada saya bagi first picture tadi, pain pathway, mestilah yang kita roadblock dekat spinal cord kan. Kat situ sebab kita block the signal daripada sampai ke otak. So yang paling berkesan adalah epidural dan combined spinal epidural. Alright. So actually epidural ni kalau mitos orang suka kata doktor cucuk dekat tulang. Okay, tulang, belakang semua nanti kan cucuk kat tulang. Sebenarnya jarum saya ni tak boleh tembus tulang. Kalau tembus tulang tu kita kena pakai drill, mesin baru tembus. So it's not dekat tulang. Dia adalah ruang antara tulang ya. Kita ada ruang antara tulang kan, saya tunjuk gambar. Dia dekat sini. Antara dua tulang belakang kan, yang spine tu. Doktor cari space in between bone. So kita tak akan cucuk kat tulang tak akan tembus, okay. So bila kita masuk in between bone, epidural space ni adalah ruang sebelum sampai cecair spinal cord. Dia ada satu ruang kosong dinama epidural. Di sini yang ada, kita akan masukkan bius dekat sini. So catheter akan dimasukkan just di bahagian ni, tak masuk dalam bahagian air pun. Dan naik sedikit ke atas sepanjang 3 cm sahaja. So bius akan diberi melalui catheter dan dia akan membasahi saraf-saraf yang supply ke rahim yang tadi ya, diagram tadi. Dia akan membasahi saraf sepanjang saraf ini, sepanjang pinggang kita lah. Okay. So ini diagram, ubat dia akan basah kat sini sepanjang epidural space. Alright. So ini So kita akan bagi orang lambatri macam tu lah. So dekat bahagian luar, okay, sini. Bukan bahagian dalam ya. Alright. Okay, this is alat untuk kita buat prosedur epidural lah. Needle, ada filter ini untuk elakkan infection. It's viral filter, very small lumen, very small filter. So dia akan avoid infection insyaAllah. Lepas tu dia punya catheter ni kecil je getah. Okay. Alright. So sebelum prosedur saya kena pastikan bakal ibu ni sesuai tak untuk epidural. Sebab ada few contraindication lah. Contohnya macam low platelet ataupun ada pendarahan.
Okay, tak sesuai bagi, and then kalau macam ada infection ada macam kuman ataupun luka bahagian pinggang yang kita nak cucuk tu. Itu antara contoh yang tak dapat diberi epidural lah. Dan doktor akan tanya history, medical history from patient, allergic history dan sebagainya, dan kita akan ambil kebenaran untuk prosedur. Dan seterusnya doktor akan proceed dengan prosedur lah. Okay, untuk positioning, doktor prefer sitting position sebab you tengok sini, kalau sitting position senang, kaki dia juntai dekat tepi katil, kaki dekat atas kerusi, nurse akan peluk you lah, and then you kena bongkok sini, and then nampak tulang ni akan straight lah alignment dia. Some patient sebab mengandung dia akan sengit sikit tulang dia, so doktor akan nampak and akan bagi kat tempat yang sepatutnya lah. Okay, so straight sini, dan kita akan bagi this area lah. Kalau lateral pun boleh mengiring, some center dia buat mengiring, tapi yang ni kerana dia masa yang lebih lama untuk cari ruang epidural sebab alignment dia akan sengit sikit macam tu. Dia macam tak straight macam yang ni kan, ni senang. And then dia punya spine pun bukaan dia senang. You nampak space tu very senang nak detect lah. Kalau sini macam dia sengit sikit ya. So kalau di Al-Islam saya prefer patient duduk, pijak kerusi dan nurse akan peluk you dekat depan, you peluk bantal, nurse akan pegang bahu you and bagi moral support. Suami biasanya tak teman sebab ada kes di mana saya buat dekat wife, baru nak cucuk, husband yang pitam. Wife gelak je tak rasa apa-apa pun jarum cucuk, suami yang jatuh sebab dia takut dia takut needle. So sejak tu saya kata tak apa, husband tunggu dekat luar sebentar, kita buat dulu epidural. Once wife dah happy, dah senyum, dah baring, kita panggil husband masuk teman balik lah. Okay. And then okay, this one. So jangan takut walaupun jarum tu lebih besar tadi, saya akan bagi dulu bius setempat di bahagian kulit dan subcutaneous tissue. Jarum ni very small, macam kerengga gigit je. Check sikit je. So ubat bius akan dikebaskan bahagian kulit dahulu. Dah kebas, baru doktor akan masukkan jarum besar tadi sikit kan. Masa ni kita akan test. Kalau masih belum jalan lagi bius yang setempat, kita akan tunggu sekejap. Once you tak rasa apa-apa, this needle dia rasa macam pressure saja, macam orang tekan je. Once dah lepas the skin, and then doktor carilah space epidural tadi. So tak sakit lah sebenarnya. Jangan imagine jarum besar je. Cuma imagine doktor dah kebaskan kulit dulu. Alright, so this one doktor akan cari space. Kita guna this technique lah, cari epidural space. Then dah dapat space tu, kita akan masukkan catheter yang kecil tadi, yang getah, masuk melalui needle tadi. Masuk, and doktor akan measure lah maybe around 3 cm inside the space, 3 to 5 cm inside the space. Then kita akan remove jarum yang tadi and tinggal catheter sahaja. So tak ada jarum kat belakang, jangan risau kalau jarum macam nak baring kan. So memang tak ada jarum, tak ada apa kat belakang, cuma ada catheter lembut sahaja. So dia akan macam ni lah. Sekejap. Okay, so catheter ni akan digulung kat sini, kita akan tampal dengan plaster and tampal ke bahagian belakang ibu. Okay. So bila bius dimulakan, mother akan rasa kebas sikit lah from pinggang tadi sampai ke bawah. So dia dah cover lah bahagian sakit dekat uterus tadi. Okay, so half lah. So atas ni mother macam biasa sedar segar bugar semua. Okay, so half ni kita tak rasa dia terkebas. Tapi bius saya low dose, kita dilutekan ubat tu. So kebanyakan ibu tak rasa berat kaki dan masih ada motor power untuk terrun. Dia cuma rasa kebas sedikit dan kurang sakit. Okay. Alright, so and then ubat bius akan diberi melalui syringe pump 50 ml. Kita akan run lah ikut dos yang diperlukan oleh bakal ibu dan sampai habis ubat ni. Kalau kata belum bersalin, ubat dah habis, kita cuma perlu tambahkan ubat sahaja. Wire ni dah ada tadi. So kita boleh keep untuk berapa lama pun tak apa. Sometimes 10 hours pun boleh pakai epidural tu. Okay. Alright. Then ibu akan dimonitor. Jangan risau kita tak biar macam tu. Kita akan monitor blood pressure ibu dan juga nadi lah every 15 minutes. Selama epidural tu dialirkan, kita akan monitor blood pressure dengan heart rate ya. Alright. So kalau macam CSA spinal ni is in special case sahajalah. CSE ni di mana sama macam epidural tadi, cuma dia punya needle ni special. Ada one more needle, very small needle melalui needle yang besar tadi. This is epidural space macam first tadi kan. So this one ada needle melalui needle yang besar, dia terus masuk ke bahagian spinal space. This one kita boleh bius bahagian ni juga. Yang bagusnya this one effect dia immediate. Terus tak sakit.
Dan lepas tu kita akan maintain dengan masuk epidural space ni yang getah tadi, wire getah. So dia 2 in 1 lah sebenarnya. Tapi dari segi cost dan dari segi takut kebas yang kat sini, kita cuma offer epidural lah in Al-Islam. Kalau ada ambil CSE biasanya untuk cesarean. Kalau patient tu perlu CSE lah. So biasanya kita offer epidural ya. This one of the option lah. And then another one is, okay, this one spinal. Spinal ni tak ada catheter, beza dia tak ada wire getah tadi. This one kita direct ke bahagian air, bahagian spinal space dan bius akan diberi di sini. Okay, so ini bagus, immediate effect juga sebab kita bagi terus ke bahagian air. Masalahnya dia tahan cuma dalam 2 hingga 3 jam sebab tak ada catheter untuk maintain bius tu. Jadi ini case ni kalau macam ibu tu cepat bersalin, anak dah ramai kan, kita boleh offer yang ni lah. Ataupun pernah saya punya patient, dia besar 120 kilo, jarum epidural tu tak sampai. So saya tak dapat nak sampai ke space tu sebab dalam sangat. So kita pakai needle spinal yang panjang 15 cm tu, kita dapat space tu, saya bagi bius tu sebab at least dapat pain relief. Alhamdulillah patient beranak within 3 hours. So dia dapatlah pain relief yang bagus. So ini special case sahajalah. Alright. Tapi kalau untuk cesarean, kalau cesarean yang kita jangan plan untuk caesar, kita akan bagi bius ni terus. Tak perlu epidural, terus bagi spinal. Ini tahan selama 6 jam macam tu. Kalau untuk operation, dia different dose ya. Kalau untuk beranak 2 jam saja kita bagi low dose sebab tak nak ada motor block. Kalau untuk bersalin, different dose sebab itu kita kena block terus. Untuk operation kita kena potong kan, jadi kena betul-betul very good punya anesthesia lah. Alright. Then, okay, bilakah pelalian epidural mula diberi? Okay, tak boleh bagi tahu awal. Kadang tu 2cm tak boleh lah. Maksudnya ini yang kes takut sangat. 2cm dah minta tak boleh lah sebab kita nak kena make sure bakal ibu dah masuk fasa active phase of labour. Meaning dah buka 3 hingga 4 cm. Masa ni Dr. ONG pun akan bagi tahulah boleh tak ambil period time tu lah. So kita akan bincang. So kalau macam dah sesuai timing tu, saya akan datang buat lah epidural. So biasanya buka air rahim sebesar 3 hingga 4 cm. And satu lagi mesti baby tu keadaan sihat lah, nadi normal, CTG pun normal And ketuban mestilah clear, tak boleh dah berak ke apalah. Yang tu dah kira dah distress kan. Alright. Okay. Nak stop dulu ke nak? Tak soalan jap. Ada soalan ni. Kejap mana? Mana chat? Ini participant dekat soalan mana ni? Tak nampak chat. Kejap kita ada soalan ke? Ya, stop dulu. Sorry. Tak apa saya teruskan dulu kot. Okay tak apa saya teruskan dulu sebab tak jumpa pula button question kat sini. Okay, apakah kebaikan epidural? Firstly, dia tak, ibu tak rasa sakit dan dapat melahirkan anak dengan lebih selesa dan selamat. So saya boleh garanti kalau macam early macam active phase of labour 3 hingga 4 cm tadi, bahagian rahim tu saya jamin insyaAllah dalam 99% tak sakit. Contraction tu tak rasa, walaupun ada contraction tu maintain, tapi ibu tak rasa lah. Cuma bila dah masuk dah 9 cm, 8 cm, sakit tu akan datang lebih sedikit daripada peringkat awal. Sebab kan tadi sacral nerve tu saraf tu besar, jadi dia perlukan ubat yang lebih dan pressure tu yang buatkan lebih sakit lah. Tapi at least 90% kurang sakit daripada sakit yang sebenarnya lah. So insyaAllah 90%, okay. Ini satu lagi, dia very good untuk patient yang ada masalah medical. Contoh ibu yang darah tinggi dan ada pre-eclampsia, ini very good doktor akan saja ambil sebab bila masuk labor room sakit, blood pressure yang biasanya borderline walaupun on treatment, sometimes bila dah sakit dia akan naik. Kadang naik more than 20%. So itu menyebabkan risiko eclampsia, meaning ibu ada risiko untuk sawan tau. So itu very high risk. So kita akan offer sangat-sangat patient yang ada tinggi untuk ambil epidural sebab epidural akan stabilizekan your blood pressure sebab sakit dah tak ada kan. And then untuk ibu yang sakit jantung pun kita akan offer because tak nak ada effect to the mother punya heart. Sebab kalau nadi laju, BP naik jantung pun nanti problem.
In case of anak twin pregnancy pun kita akan encourage because mak akan terang 2 kali. So very stressful to the mother. So kita akan offer epidural sebab dia punya proses beranak tu lebih lama and sakit pun double lah kan. And then untuk anak pertama pun kita encourage because sometimes mother ni tak tahu pun sakit dia macam mana. So kita tak nak dia macam fobia untuk beranak. Macam ada my patient siap anak dia 6. Semua dia ambil epidural dan saya dah kenal lah patient ni, dia dah masuk dia burung tu dia beritahu doktor saya nak epidural. Sometimes dia nak awal sebelum kita pecahkan ketuban sebab dia kes yang dah biasa. So every pregnancy dia ambil sebab dia nak ramai. Sebab dia tahu lah so nak ramai every pregnancy dia kena ambil epidural. So sekarang dah 7 kot ke macam tu. So last year dia baru beranak. So memang dia ambil every time dia akan ambil epidural. So kita nak yang ibu tu tak fobia dan nak beranak banyak kali lah. Nak ramai anak, okay. And then kalau patient yang pernah Caesar untuk first pregnancy, maksudnya dia tak pernah rasa sakit sebelum ni sebab dia terus buat elective Caesar, meaning mungkin bridge pregnancy ke apa lah. So case ni pun kita akan offer sebab kita nak ibu tu stress untuk first time. And then so ini case-case yang special dan yang kalau yang lain-lain tu nak memang kita bagi. Kita nak tolong sahaja. Okay? Kalau patient sakit kita akan tolong. Alright. And then kalau epidural ni obviously lah kalau macam dah tak sakit, mesti tak ada hormon stres tu tak ada kan sebab dah tak sakit. So mother akan nafas dengan teratur, nafas elok, boleh tidur kan, boleh rehat. Then penyutan rahim ni, contraction tu akan lebih teratur dan efektif. Meaning ibu rehat, rahim dengan bukaan rahim tu akan, cervix tu akan tally lah, meaning kecut dia akan buka. So actually dia mempercepatkan proses bersalin. And kurangkan stres kepada baby. Sebab ibu kurang stres, baby pun tak ada efek stres daripada mother tadi. Okay, and then anak-anak yang dilahirkan biasanya lebih selamat dan sihat. Ibu memang dia conscious sebab tak ada kacau injection untuk kat brain tadi. So ibu conscious, alert. So baby, then ibu boleh start breastfeeding awal lah. Okay, itu antara yang kebaikan epidural. And then one more thing, kalau kata in case ibu ni kena end up Caesar, contoh dia macam labor tu prolong ataupun poor progress dan end up Caesar, then saya boleh top up ubat dengan menggunakan epidural sahaja. Okay, so kita boleh guna. So macam 2 in 1 lah abuse ni. Okay, alright. Kesan kepada ibu, ni yang orang takut ni ada side effect tak ni doktor kan. So biasanya jarang berlaku, mudah diatasi dan tidak berbahaya. Contohnya sometimes ibu akan bergetar sebab dia dah stres sebelum tu. Sometimes bila kita bagi tu dia akan shivering tau, tapi very rare lah. Kita akan bagi blanket dan lepas tu okey lah, just bergetar sikit. And then mengantuk sometimes because ibu sakit, dia dah macam penat, kita bagi epidural tu dia dah relax tau. So time tu dia nak rehat and then end up dia ngantuk, dia tidur. Tak apalah tidur, okay. And then sakit kepala ni kan happen. Ini 1% nak boleh jadi. Sekiranya berlaku dura panca, meaning jarum tadi terajak terkena layer yang epidural tadi, dura tadi. So this case tu yang penting untuk elakkan berlaku ni, ibu kena kooperatif lah. Peluk bantal, jangan gerak langsung. Masa contraction pun jangan gerak. So biasanya saya akan timekan masa injection tu, time ibu tak ada contraction. Jadi saya akan tanyalah, kalau dah ready saya buat. So masa contraction saya tunggu dulu. Bila dah ready kita buat. Lepas tu dia bagi saya 1 or 2 minutes, insyaAllah settle. So far setakat saya kerja di Al-Islam for 13 years, tak ada lagi case yang diorang manca lah. Okay, Alhamdulillah. Alright. Sebab tu benda ni kena pakar abuse yang buat ni, epidural. And then sometimes lawyer, ini kita boleh bagi ubat. And then turun tekanan darah. Ini sometimes akan happen, tapi turunnya tak banyak lah, sikit saja. Dan that's why kita akan start drip dahulu sebelum kita buat proses epidural. Alright. Okay, yang ni satu lagi mitos. Bolehkah epidural menyebabkan sakit belakang? Ini kalau orang takut yang ni lah, selalu buat cerita mitos kan. Sebenarnya sakit belakang ni adalah biasa berlaku in 30% of mother. Ambil tak ambil epidural, 30% daripada ibu akan rasa sakit pinggang. So bayangkan 3 in 10. Okay, so that's why kita kena faham cara nak jaga pinggang selepas salin. Dia ada tips kan yang Puan Aina dah bagi last 2 weeks. So kena make sure jaga pinggang lah. And then biasanya kalau sakit pun just dekat panca side tu sikit je.
1 or 2 days dia rasa tempat yang cucuk tu macam sikit. Okay, dan dia tak akan menyebabkan chronic back pain ya. Kalau ada pun sakit sikit saja. Alright. Okay, ini study done in OC lah. Dia found out that epidurals do not cause any chronic back pain. Dia survey mother, dia survey after 2 years of delivery yang ambil epidural dan yang tak ambil epidural. So dia compare lah. So actually the result actually sama. Ambil tak ambil pun dia mother akan experience back pain juga. So ini lebih kepada perubahan fisiologi masa mengandung. Bayangkan masa pregnant kan hormon semua dia akan laxkan. Dia akan laxkan kita punya ligament antara tulang tu kan, dia akan lax. So sebab kita nak kena tukar center of gravity sebab nak accommodate uterus yang besar, okay. So spine kita akan sengit tau. Jadi lepas beranak tu yang penting kita jaga makan, exercise yang mana untuk jaga pinggang. And then yang paling penting berat kena back to pre-pregnancy punya weight. Kena back to anak dara punya berat Okay. Bisa nanti ayat akan kita. Okay, kesan kepada baby pula. Actually hampir tiada lah sebab kita bagi abuse kat mak. Ubat tu tak masuk ke baby lah kan. Tapi kesannya mostly daripada ibu lah. Kalau ibu tadi yang stress tu dia akan affect ke baby. Tapi mostly memang tak ada kesan kat baby. Alright. Apakah kaedah ini berkesan? Tadi saya dah cakap memang berkesan. Okay. Memang ibu biasanya dia akan satisfied dengan epidural. Setakat ni lah. Alhamdulillah. And then, bolehkah ibu meneran? Ini satu lagi soalannya, boleh tak teran ni dengan epidural? Tak sakit macam mana nak teran kan? Tapi sebenarnya boleh sebab saya bagi bius yang low dose. Ini bukan bius yang kaki berat tak diangkat tu. Ini bius kita dilutekan ubat, so dia just minimum dose yang very minimal, concentration dia. So, ibu akan rasa urge of teran tu, dia akan rasa juga. And then, satu lagi, ibu ada energy. Sebab ambil epidural, dia dah rehat few hours. So ada energi untuk teran. And then staff dan doktor akan ajar ataupun akan tolong timekan lah untuk ibu teran. So bila contraction datang, kita akan turun mak teran lah. Macam tu ya. So boleh. Jangan risau. Saya first one, 12 hours saya ambil epidural, saya teran sekali habis keluar terus. One push saja. Okay. And then untuk adakah dia melambatkan proses bersalin? Ini depends. Dia berbeza-beza antara ibu. Tapi biasanya in Islam terbukti dia mempercepatkan proses bersalin sebab ibu tu dia punya contraction tu tally. Dia tak ada discoordinate labor. Okay, insyaAllah cepat. Kalau dia delay pun cuma 30 minutes berbeza yang masa nak teran tu. Itu pun kalau ibu tu tak pandai teran lah. So dia tak ada beza sangat. And then yang paling penting dia tak menyebabkan increase risk of cesarean. Okay, dia tak ada kaitan ya. Okay, kalau Caesar diperlukan, saya dah cerita tadi, kita just top up ubat yang lebih kuat untuk cesarean. So dia 2-in-1 bius. Alright. Okay, insyaAllah ini sebelum epidural dan nangis-nangis hari, ada yang sampai bau kitun sebab dia dah exhausted, sakit sangat dan dah penat dah, tak boleh nak fikir dah. Kadang tu doktor tanya soalan pun angguk-angguk je, mulut suara tak keluar. Okay, insyaAllah lepas epidural dah boleh senyum, sesetengah ibu tu dah dengkur dah tau. Saya baru je nak tulis something, dah dengar dengkuran ibu dekat dalam bilik sebab dia dah sedap tidur. Ataupun setengah tu dah main WhatsApp dah. Okay, and then yang penting suami pun dia happy tau. Sebelum tu husband pun dah pucat dah stress juga. So at least the dua, ibu dan ayah ni dia akan lebih happy lah untuk menunggu kelahiran kan. Macam best lah kan bila dah ada dua pun happy Alright, so kalau untuk ibu-ibu yang rasa tak tahan sakit, kategori yang tadi tu yang mana actually orang yang ambil epidural 60% tau. So kalau kita masuk kategori yang tak tahan sakit tu, say yes to epidural. Okay, saya ada untuk tolong, okay. Itu saja. Okay, kesimpulannya simple. Sakit memang sakit. Proses bersalin memang sakit. Tak ada orang cakap tak sakit. Cuma ada sikit atau banyak kan. So kita kena tahu bila kita dah hadapi proses tu, respon berbeza-beza. Jangan dengar orang cakap, oh janganlah ambil. Dia ni ambil. Dia kata, oh dia ambil ni apa ni, tak tahan sakit lah tu. Tak boleh. Kita tak sama. Kita kena tahu diri kita. Jangan dengar cakap orang. Kita tahu diri kita nak ke tak. Apa yang kita nak sebenarnya. And then one last thing is epidural dengan CSE adalah cara yang konsisten berkesan dengan minimal side effect to the mother and to the baby. Okay, that's all. So sambil tu hafallah doa kan, Rabbi Yasir wa Tu'asir, Rabbi Tamim bil Khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya kita every time kita nak
dalam kesusahan, kita takut sakit ke apa, kita baca doa ni. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, pemudahkanlah, jangan disulitkan. Okay, so kita just baca doa ni sepanjang kita dalam kesakitan kan, kita baca doa kan. Okay, amalkan tu je lah. Alright. So, I tak nampak question. Lepas tu kat bawah. Sekejap I tak nampak question kat mana. Okay. Oh, sini Alright. Soalan. Baca. Oh, banyak soalan. Sorry nah. So, that's all untuk hari ni. Saya baca dulu. Tak dengar suara? Sekejap. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan je. Assalamualaikum doktor. Bila selalunya sesuai epidural diberi sebelum ada bukaan contraction? Okay, tadi saya cerita bila dah masuk active phase of labour. Nanti next week doktor akan cerita lah fasa-fasa kelahiran. So kita dah masuk active phase of labour tu meaning bukaan 3 hingga 4 cm. Contraction dia pun akan regular lah. So nanti just bagi tahu kata nak epidural, dia bagi tahu nurse bila masuk active phase of labour kita akan buat prosedur tu lah. Okay. Okay, seterusnya. Semasa contraction ada cara farmakologi untuk kurangkan sakit. Sebab epidural hanya diberi jika dah nak dekat ni salah ni. Bukan, epidural kita beri peringkat awal tau. Maksudnya sakit tu baru sedikit. Bukan beri masa last minute kan. Kita boleh beri peringkat awal, maksudnya dah 3 cm. Masa tu sakit maybe dalam 10% sahaja tau. So kalau nak timing tu, saya nak bagi tips lah. Kalau rasa sakit 3 cm, bakal ibu ni kali 10. You times 10 of the pain masa 3 cm. So agaknya boleh hadapi tak dalam masa 4 hingga 6 jam tu if sakit itu berganda 10 kali ganda. Bayangkan kalau rasa tak boleh better ambil masa 3 hingga 4 cm. Tapi kalau dah masuk ke 6-7 cm macam dah tak sempat nak bagi sebab epidural dia ambil masa dan dia punya kesan tu adalah after 20 minutes. Kita tak nak nanti saya bagi epidural tak sampai sejam dah bersalin. Nanti pasien kata alamak tak jalan pun bius. Kita tak nak macam tu. Meaning sebab dia ambil masa sikit untuk berkesan ya. Jadi kena ada timing yang betul. And dia boleh minta masa 3 dengan 4 cm, masa tu belum sakit kuat lagi. So ini maksudnya boleh minta. Okay, bukannya bagi dekat bersalin ya. Okay. Kalau macam tak nak epidural, you boleh minta Petadine tadi. Yang injection dekat muscle. Okay. Salam doktor, bagi ibu-ibu yang ada masalah skoliosis, perlu tak ibu membawa x-ray untuk rujukan? Tak perlu ya, sebab skoliosis ni saya boleh nampak dia punya alignment tu masa sitting up position. So kita akan nampak dah dia punya skoliosis tu macam mana. Dan saya akan cucuk dekat dia punya alignment yang dia ke kiri atau ke kanan tu lah, saya akan follow dia punya alignment tu. Doktor akan rasa dengan jari dia punya whether sengit tu kat bahagian mana. Tapi kalau kes yang terlalu severe scoliosis ni kita tak galakkan ambil lah sebab kadang tu dia sempit sangat. Because bila dia sengit, dia punya bukaan tu dia tak boleh tau, dia rapat. Tapi most of the patient kat sini walaupun ada scoliosis, alhamdulillah saya dapat buat epidural lah. Tapi kes yang mild sahajalah. Kalau yang very bad tu saya tak pernah jumpa lagi lah. Tapi kalau ada x-ray before that, kalau bawa lagi bagus lah, saya dapat tengok lagi lagi bagus. Tapi apa yang saya dapat, saya dah nampak lah alignment tu. Saya ingat masa saya duduk, patient duduk dekat katil tu dah nampak dah scoliosis. Okay. Salam doktor, ibu yang ada slip disc boleh ke ambil? Okay. Satu lagi. Sebenarnya kalau slip disc ni kan kita galakkan ambil epidural tau sebab masa beranak tu sometimes dia burst the slip disc tu. Dia macam lagi sakit tau sebab position masa nak berteran tu buatkan sakit pinggang tu lagi kuat. And then satu lagi treatment untuk slip disc, kalau bukan mengandung pun kita mau bagi epidural injection. Kita bagi epidural steroid ataupun epidural plasma tau. Jadi one of the treatment for back pain is epidural. So tak ada masalah kalau ada slip disc boleh. Macam sakit saya yang mana after operation pun kalau tak ada besi kat belakang, just dia buang disc sahaja, saya masih beri epidural. Sebab dia mengurangkan sakit masa beranak tu. At least for few hours tu dia tak ada attack back pain yang kuat. Okay, itu memang boleh bagi. Tak ada contraindication. And then, salam doktor, ibu yang berumur 38
digalakkan ambil dulu atau wajib ambil dulu. Okey, sebenarnya dia tak ada wajib atau tak wajib. Sebenarnya ikut pesakit. Saya offer epidural dan pesakit kena setuju saja. Sekiranya kita offer kat semua orang, tak kira umur berapa, 40 ke, 20 ke, 18 ke, semua kita offer. Kalau nak, semua kita bagi. So tak ada masalah dari segi umur ya. Ini kalau ibu tu rasa dia macam cepat penat, dia takut sakit ke apa, kita galakkan ambil. Dr. Nida atau doktor dia dah tahu dah from the clinic ataupun from the ward, dia dah check bukaan rahim tu kan, dia dah boleh tahu dah ibu ni tahan sakit ke tak tahu. Sebab kita tahu baru masuk 2 jari dah kepit tau, dah sakit. Jadi maksudnya doktor akan suggest lah ambil, sebab bayangkan nak keluarkan kepala baby yang besar ni kan. Jadi 2 jari pun dia dah sakit, dia dah angkat punggung. Kes ni doktor akan suggest sangat lah, sebab nanti dekat labor room akan jadi drama lah juga kan, sebab nak check pun dah jerit kan. So this case memang kita galakkan lah. Okay, yang tenang tu yang okey tak apa. Ini kes-kes yang sangat takut ni. Biasanya before bukaan 3 to 4 cm, berapa lama tempoh kontraksi ya doktor? Sebab previous saya sakit contraction sepanjang malam. Oh okey, ini kita panggil ada satu fasa labor ni, kita panggil latent phase of labor. Nanti doktor akan cerita next week in more detail. Latent phase ni meaning dia akan sakit lama tau, tapi bukaan rahim tu belum sampai 3 hingga 4. So kita panggil latent phase of labor. Masa tu kita tak boleh bagi epidural, you boleh ambil other method of painkiller lah, macam petidine. So bila dah masuk active phase of labor 3 hingga 4 cm, then masa tu you boleh minta epidural. Okay, so dia depends on nasib sang patient, dia diduga lebih. Setengah patient sakit terus masuk labor room 5-6 cm beranak. Setengah patient 2 hari sakit. So dia tak sama. So kita kena tahulah teknik dia. Kalau yang belum masuk active phase of labor, you ambil other method of painkiller dulu. At least tak suffer lah, tak teruk sangat lah experience tu kan. So bila dah masuk active phase of labor, you boleh request for epidural. And anak pertama ke, kedua, ketiga ke, boleh ambil. Anak 10 pun boleh ambil epidural. Tak ada masalah. Setahun sekali pun boleh ambil. Okay. Alright. Okay. So maksudnya boleh minta petidine. Boleh. So boleh minta petidine ya. Kalau latent phase tu tak ada masalah. Alright. Itu saja. Ada lagi soalan? Okay. So that's all. Ada lagi soalan tak? Sleep disc. Sleep disc ni kalau macam diagnosed by just clinical, so tak sebenarnya sleep disc, dia cuma sakit pinggang biasa. Kadang tu sakit pinggang sebab mengandung. Kalau diagnose sebelum pregnancy, meaning from MRI, memang under orthopedic, membuat physio, so itu tak ada masalah, kita boleh beri epidural, tak ada masalah sebab treatment of sleep disc yang bukan mengandung pun, one of the treatment is epidural injection, kita bagi steroid or plasma. Okay, so tak ada masalah sebab doktor bukan cucuk dekat disc pun. Dia cuma kawasan luar yang tadi kan, epidural space. Disc kat sini tau, so it's 4 way, dia tak ada masalah, dia tak kacau pun bahagian disc. Okay, so memang digalakkan sangat juga sebab kalau slip disc yang sakit mengandung tu akan menyebabkan disc sakit lagi kuat tau, pinggang tu lagi sakit kuat. Jadi dia ambil epidural, dia cover dia dua, cover labor pain, cover back pain sebab slip disc. So actually better. Okay, untuk normal delivery. Epidural cost ni, kita dekat Al-Islam kita bagi package lah. Cost dia dalam RM900. Everything termasuk epidural set, ubat-ubatan, saya punya fees, termasuk monitoring semua. Kita bagi package yang actually murah lah, RM900 sahaja untuk package everything. Sekiranya ibu perlu extra ubat, meaning yang first 4 hours tu tak cukup sebab ubat dah habis, kita akan tambahkan ubat bius yang 1 syringe lagi lah. So yang tu cuma tambah harga ubat sahaja. So actually the cheapest lah sebab kita cari pun memang untuk package yang murah lah kat sini. Everything 900 macam tu ya. 900 okey tau sebab saat beranak bukannya every month kan. So kumpul lah duit, kesian kat wife. So suami kena faham jugalah. Boleh beli benda lain yang mahal kan. So setakat 900 untuk isteri tahan sakit tu adalah berbaloi, and bukannya every year beranak kan. Lepas kita nak lahirkan anak ni kan, so nak happy, kita nak happiness dan tak nak ada fobia. Okay, ada kita soalan.
Ada lagi soalan? Saya rasa semua dah faham entitled package check-up. Yang ni saya rasa epidural ni package dia dah separate. Dia tak termasuk package beranak. So saya punya package ni tak kisahlah asalkan datang beranak dekat sini kita bagi package lah. Yang package bersalin yang hospital tu at least 3 kali check up Khairul, betul? Kalau package yang untuk bersalin tu 2 kali kena jumpa doktor sebab kita kena kenal patient lah. Syarat dia bukan kerana kita nak charge ke apa, because package ni penting doktor ONG mesti kenal pesakit. So kena jumpa at least 2 kali lah, kita tak nak kes yang unbook. Unbook case ni because doktor tak tahu medical problem, tak tahu masalah ibu tu macam mana. So in term of medical part lah, kita kena make sure 2 kali jumpa doktor and then dapatlah package Ni package di epidural tu different, yang tu bahagian saya lah. So, lagi. Yang pasal takut koyak ya? Ni ada experience. My previous 2 pregnancy, ambil epidural, alhamdulillah smooth and happy. Alhamdulillah. Okay, bagus. Thank you untuk ni. Cuma ada koyak for both, boleh jadi. Koyak ni actually ni the timing of the kita teran tu lah. Dia biasanya doktor OAG akan guide dia punya perineum. So kita akan beritahu ibu bila nak teran baru kita bagi teran tau. Jangan teran sebelum masa dia lah. And then actually ni kalau macam kes yang koyak kan biasanya yang tak ambil epidural dia sakit sangat dia teran tau. Doktor tu jangan dia teran. Kalau epidural biasanya kita lagi senang control. You just follow je kalau teran. Ni doktor akan guide bahagian perineum tu untuk kurangkan koyak lah. Kalau terkoyak juga tu kemungkinan sama ada tebal bahagian perineum ataupun kepala baby besar lah. So mungkin tak sama antara 1 atau 2 baby. Kalau baby besar pun boleh menyebabkan koyak lebih sikit. Tapi doktor akan guide lah. So that direction of koyak tu 1 saja. So nak repair pun cantik. Kita tak nak koyak yang banyak macam tu. So doktor akan buat episiotomy untuk guide kan arah koyak tu 1 saja. So repair very nice. Okay. Kalau tak nak ambil epidural, macam mana kena tahan sakit? Okay. Kalau tak nak epidural, tadi saya kata kalau macam tak nak, kena ambil lah petadine tadi, injection dekat muscle tadi tu. Tapi you boleh kira lah kalau sakit, you kurangkan 50% sahaja. Kalau boleh tahan sakit yang balance 50% tu tak payah ambil epidural lah. Tapi kalau rasa tak tahan, then better ambil epidural. Tapi boleh minta petadine kalau tak nak epidural ya. Janganlah tahan sakit sangat sampai tak nak ambil apa-apa painkiller. Okay, nanti euphorbia kan. Okay. Ada soalan lagi? Efek epidural kan? Okay. Efek dia pasal efek ke efek dia? Efek dia itu satu yang effectiveness kan, dia memang very effective lah sebab dia potongkan dia signal daripada rahim ke brain. So dia ada roadblock kat situ lah. So tak akan sampai ke otak untuk pursue pain lah, jadi tak sakit lah. Efek lain-lain tu cuma minimal lah, masa tu cuma kadang-kadang tu patient rasa macam ketar sikit, loyal sikit, macam tu je lah. Yang tu very simple, kita just bagi blanket, bagi ubat tahan muntah dan sebagainya lah. Tapi tak tinggi lah percentage of efek yang side effect dia. Sikit je, very minimal. Setengah mata tak ada rasa apa efek pun lah dari segi side effect lah. Efek dari segi kebaikan tu memang efektif lah, memang berkesan lah epidural ni ya. Tapi long term back pain memang tak ada. Not because of the epidural Yang tu yang paling penting, tak ada. And one more thing I nak tambah, ada masa lagi? Saya nak tambah sikit last slide untuk cara-cara nak, tadi ada saya untuk kurangkan back pain lah, lepas tips saja tips untuk kurangkan sakit pinggang lah sebab sakit pinggang ni bukan kerana epidural, kerana mengandung itself So kalau ada sakit pinggang, how to reduce back pain post delivery kan, so saya tak sempat translate. So ini make sure kita jaga posture masa kita duduk. Okay, macam saya duduk ni resting position, mesti duduk tegak. Tak nak macam tu, tak nak duduk yang bukan resting, kita duduk cantik, tegak, jaga pinggang. Okay, kena straight.
And then lepas tu kalau nak tukar pampers ke apa, mesti label sama dengan pinggang. So kita tukar macam ni pampers. Tak mau macam stopping. Kalau stopping saya ingat tu pinggang pun akan sakit lah. And then masa nak bergerak, changing position, kena tighten your muscle, abdomen dengan pelvic muscle. Kita kena kemut lah. Lepas tu pakai corset kan. Kalau yang scissor tu pakai corset, tighten the abdomen muscle dengan pelvic floor muscle exercise. So masa nak position tu kita tahan lah semua bahagian-bahagian muscle-muscle kita tu. Jadi dikurangkan pressure dekat pinggang. And then masa nak bangun from tidur, kita kena mengiring dulu. Lutut ni kena rapat lah. Rapat macam tu. Duduk dulu. Once dah duduk, and baru berdiri cantik. So dia tak ada pressure dekat pinggang. And then avoid exercise yang kelap ataupun sit up lah. Kalau sakit pinggang janganlah buat sit up tu, dia lagi menyebabkan sakit pinggang yang lebih kuat lah. So ada cara exercise dia yang untuk pinggang Lepas tu avoid heavy lifting lah. Kalau boleh jangan angkat berat. Not more than 10 kilo lah kalau boleh. And then kalau boleh angkat, kalau terpaksa angkat juga, kena balance. Left and right tu mesti balance berat lah. 5 kilo ke, 2 kilo. So kita punya alignment badan tu straight. Dia tak nak sengit macam ni, tak nak sengit macam tu. Okay. So kena ada cara dia nak angkat. Ini masa nak angkat berat tu, kena melutut dahulu, baru bangun. Jangan tunduk macam tu. Okay. And then kalau berdiri, kalau duduk atas kerusi, kena ada back support lah. Letaklah towel ke or small pillow macam tu. And then kaki mesti firmly rest dekat atas lantai, okay? Kena betul-betul kaki atas lantai, tak mau macam ni, okay? Alright, and then kalau patut in between buat kerja tu adalah short break kan, exercise sikit ke, stretch up sikit ke, okay. Then avoid wearing high heels. Kalau yang jenis sakit pinggang tu, kurangkanlah pakai kasut tinggi Alright, itu saja. Alright. Ada soalan lagi ke dah habis? Ada soalan lagi tak? Okay, rasa dah end up. Sekejap. Dah tak nampak. Sekejap. Ada lagi? Ni just nak share my experience. Awal-awal tak plan for epidural, tapi doktor kena saya memang jenis tak tahan sakit. Syukur doktor saja epidural. Masa tu first labor memang tak tahu apa-apa pasal epidural. Alhamdulillah, looking forward for epidural for my third pregnancy. Okay, that's why satu lagi kan, kalau yang pernah ambil epidural, memang most of the patient memang akan ambil lagi. Dia akan ambil second, third, fourth dan seterusnya. Memang berkesan lah, ini patient akan satisfied. Okay, kalau yang first one kadang tu tak sempat tahu, dah 5 cm dah terlambat minta. Tapi second pregnancy biasanya dia akan ambil sebab dia ada phobia yang first. So memang alhamdulillah so far testimoni memang betul-betul inilah berkesan Thank you. Alright, lepas tu just nak share kita. Efek long term orang cakap macam efek long term orang cakap sakit bila tua-tua nanti. Tak ada. Oh, ini tak ada kaitan sebab efek saya punya bius tu cuma beberapa jam sahaja. Ubat bius tu masuk, after kita stop ubat bius, after 2 hours dah habis dah kesan ubat tu kat badan. And then getah kita masukkan tu cuma 3 cm kat belakang, itu pun bahagian luar tau. So benda tu tak akan menyebabkan long term effect apa-apa sebab kita tak tutup pun dekat tulang, tak tutup pun dekat bahagian yang lebih dalam. Tak kena pun discal, tak kena bahagian apa-apa pun. Bahagian antara yang jutting out tu, kita punya spine tu, dia punya tulang belakang tu masuk sikit je. Dalam 4 cm ke dalam, lepas tu kita masukkan ke kita tu dalam 3 cm macam tu. So dia tak ada kena-mengena dengan long term effect Kalau sakit tua tu ni biasanya kita tak jaga alignment lah. Tak jaga makan kena ada healthy lifestyle, kena jaga makan, exercise, jaga berat badan, makanan yang seimbang, tu sebenarnya. Okay. Sebab kita selalu makan fast food. Alright. I think that's all. Ada lagi? Dok, wajib buat COVID test tak untuk bersalin dia? Yes, ini memang kena buat COVID test sebab ini memang SOP in everywhere lah. Hospital mana pun kita kena buat COVID test, kena buat PCR. PCR test untuk isteri, suami, PCR juga. Kalau PCR ni boleh masuk dia room lah. Kan? Betul. So kalau nak masuk ward, ATK.
PCR juga. Okay. So suami dengan isteri kena buat PCR tapi kalau emergency kita buat artikel lah. Kalau emergency sangat, meaning tak plan nak masuk ward, tiba je pecah ketuban ke apa, yang tu kita buat artikel lah, antigen test sahaja. Tapi kalau kes yang sempat buat PCR, kita akan buat PCR lah. Suami dan isteri lah. Kalau suami nak masuk teman di labor room dan juga di ward, suami pun kena buat COVID test. So dua-dua. And then tak ada visitors lah, dia dibenarkan sebab memang kita tengah red zone kan, tengah kes yang banyak. So kita nak elakkan jangkitan kepada ibu, kepada ayah dan kepada anak dan juga pada hospital lah. Okey, ada lagi. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Thank you for joining the session. Alhamdulillah. Terima kasih. Ni siapa? Adibah masuk ya? Okey. Terima kasih, jelas. Next week Dr. Ros Next week Dr. Roslawati, dia adalah untuk proses bersalin. Masa tu doktor akan ajar lah phases of labor lah, early phase, stage 1 and stage 2 lah. Doktor akan cerita detail. Prevention is better than cure. Okay, betul. Epidural untuk normal delivery saja ya. Biasanya kalau epidural ni kita offer untuk kes yang normal delivery lah kan. Kalau Caesar, doktor terus bagi spinal. Sebab yang tu dia lebih cepat and lebih dense, dia punya block lah, lebih better. Epidural ni kalau macam kes yang doktor kena slowly bagi bius, kita akan pilih ni. Ini special case lah, macam patient ada pre-eclampsia ke apa, kita akan consider epidural dan spinal. Tapi kalau epidural sahaja, biasanya untuk labor, normal delivery. Kalau cesarean terus tanpa melalui proses bersalin normal, terus bagi spinal. Okay. So macam tu. Kalau epidural labor untuk normal, end up Caesar, doktor akan top up epidural tu. Macam tu. And one more thing, kalau epidural ni kalau macam kata uri terlekat dan doktor kena seluk ambil uri tu, saya boleh tambah ubat bius dekat epidural saja. So tanpa perlu masuk dewan bedah, doktor boleh seluk dan doktor tambahkan ubat yang lebih kuat dekat epidural tu untuk kurangkan sakit tu yang kurangkan sakit bius tu yang lebih. So elakkan, boleh buat in case of complication. So kita boleh guna lagi wire saya di epidural. So kalau doktor nak seluk keluarkan epidural, keluarkan rahim, keluarkan placenta yang lekat tu, dia boleh gunakan bius saya juga. So banyaklah kegunaannya kalau ada in case of complication Apa nama lagi? Okay. Cost COVID. Okay, cost COVID ni kalau PCR 300 seorang So kalau suami isteri 600 lah. Kalau RTK 100. Alright, terima kasih. Ni Nur Hafiza. Okay, tunggu doktor penerangan. Terima kasih. Okay, I think that's all. Rasa dah 1 hour plus. Okay lah. Lepas ni saya nak ada lagi 5 case operation ni. So, Oh, mute. Okay, terima kasih Dr. Farah atas penerangan sebenarnya tadi selama 1 jam lebih sikit, dalam 1 jam 5 minit. Okay, insyaAllah hari Sabtu depan kita akan bersiaran balik semula secara langsung. Okay, yang mana untuk Sabtu minggu depan, okay. Okay, Sabtu minggu depan ialah kalau boleh nampak, okay, di sini ialah hari ini 30 Januari Dr. Farah. Untuk next punya session ialah 6 Februari, iaitu Dr. Roslawati Abdul Ghani yang akan membentangkan tajuk proses bersalin sama ada normal ataupun caesarean. Okay, dan seterusnya untuk next presenter pada 20 Februari iaitu Puan Suzal Ashima untuk kaedah penyusuan susu ibu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah akhir untuk kita punya session, okey, yang mana sudah hampir 1 jam lebih kita bersiaran secara langsung. Okey, untuk kata kunci pada minggu ini ialah epidural. Okey, kata kunci pada minggu ini ialah epidural. Okey, so itu sahaja untuk minggu ini. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wa'as.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk package bersalin nanti saya akan sharekan dekat dalam grup. Okey, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun soalan boleh tanya dalam grup lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.